Ini perpuluhan 7 tambah sifat unit jangan lupa 7 cari. Okey, saya harap pakai yang tu. Ini melibatkan. Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Pagi ni kita akan sentuh masih lagi tentang berkaitan dengan kehazanah seni kita kan. Okey. Okay, hari ni tajuk kita ialah kisah penggiat seni telepuk. Okey, ini ialah kain telepuk. Dia macam kain songket tapi bukan songket. Okey. Jadi kita nak tengok apa itu seni telepuk. Okey, objektif kita hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab 4 daripada 5 soalan pemahaman dengan betul. Okey. Nanti ada soalan pemahaman ada 5, kamu boleh dapat 4, dapat menjawab 4 pun dah memadai, dah mencapai objektif kita pada pagi ini. Okey. Okey, ini kain surat 141, bukan surat 141 kain telepuk, tengok dulu. Kalau 112, bukan surat 112. Buku teks, bukan surat 112. Okey, kita tengok dulu apa itu seni telepuk. Okey, itu tadi sedikit berkaitan dengan kain telepuk Okey, di mana dia diukir dekat kayu dulu, lepas tu baru dia letak dekat kain, kemudian baru dia buat corak. Okey, sekarang kamu boleh buka buku teks muka surat 112. Okey. Buku teks muka surat 112 berkaitan dengan kisah penggiat seni telepuk. Okey dah? Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, kisah penggiat seni telepuk. Okey, seorang boleh baca? Siapa? Okey, Daniel Faik. Okey, orang pertama Daniel Faik, boleh baca Daniel Faik? Boleh. Okey, baca. Kisah penggiat seni telepuk. Puan Rogaya ialah ibu saudara Izuni. Beliau merupakan penggiat seni telepuk yang ternama. Kemahiran beliau dalam seni telepuk amat dihargai dan diiktiraf oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa. Okey, terima kasih. Yang seterusnya siapa yang nak baca? Siapa? Adam Zikri. Okey, Adam Zikri. Pada suatu hari, beliau telah diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, beliau terpandang akan seseorang yang amat dikenalinya suatu ketika dahulu. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku. Misi hati Puan Rogaya.
Okey, jadi kita dah sentuh dua peringkat awal di mana ini cerita tentang Puan Rogaya. Puan Rogaya ialah ibu saudara Izuni. Okey, siapa Puan Rogaya ni? Ibu Izuni. Ibu saudara Izuni. Tahu tak ibu saudara tu macam mana? Makcik. Makcik lah. Adik-beradik mak kamu ke, ayah kamu ke, itu dipanggil ibu saudara. Okey. Jadi dia ni ialah okey. Kejap Okey. Ni ada yang Muzaffar nak masuk tak boleh, dia suruh admit dia. Oh ya ke? Sekejap. Masuk lambat. Okey. Kembar tu Muazzam Muzaffar tu. Masuk admit. Okey, selamat datang Muazzam Muzaffar. Okey, sekarang kita cerita tentang penggiat seni telepuk Kamu tengok muka surat 112. Buku teks. Dan bersedia dengan buku penulisan 1 untuk 6B. 6A penulisan 2. Okey, jadi kita tengok kepada Puan Rogaya. Jadi dia memang kemahiran beliau ialah berkaitan dengan seni telepuk. Okey, pada suatu hari dia diundang ke festival kesenian di ibu kota. Tahu ibu kota di mana? Masuk ibu kota? Negeri. Ibu kota masuk ibu kota? Kuala Lumpur. Kawasan bandar lah. Terutama di kawasan ibu negeri. Okey. Semasa berada di sana, beliau terpandang seorang yang amat dikenalinya suatu ketika dahulu, iaitu Cikgu Azimah. Okey. Jadi dia bisik dalam hati dia. Dia bisik dalam hati dia. Itu bekas guru pendidikan seniku. Okey. Setakat ni faham tak? Faham. Cerita dia Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Siapa mahu baca? Syakir. Okey, Syakir. Secara tiba-tiba ni. Secara tiba-tiba peristiwa yang berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu menerjah ingatannya. Ketika itu dia masih di bangku sekolah. Apakah maksud telepuk cikgu? Tanya Rogaya. Sebelum itu Cikgu Azimah telah menunjukkan sehelai kain telepuk yang cantik kepada murid-muridnya di dalam kelas. Okey. Jadi dia kata tadi mula-mula dia bisik dalam hati kan. Kemudian secara tiba-tiba dia teringat, iaitu menejah ingatannya, maksudnya dia tiba-tiba datang. Okey, datang dalam fikiran dia tentang kisah yang berlaku 20 tahun yang lalu ketika dia masih di bangku sekolah. Bangku sekolah maksudnya dia masih belajar di sekolah lah. Okey. Kemudian dia kata apakah maksud telepuk? Cikgu Azimah pun menerangkanlah maksud telepuk. Okey, apa itu telepuk? Kita baca seterusnya Okey, siapa nak baca? Peringkat seterusnya. Aziz. Okey, Aziz. Baca Aziz. Baca Aziz. Telepuk bermaksud Bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Jawab Cikgu Azimah. Perada itu apa cikgu? Saya bertanya dengan lebih lanjut. Perada ialah serbuk berwarna emas dalam proses menelepuk. Perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Lain perada emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepuk ialah gam Arab. Berbagai corak sarang bunga kayu berukir, kudip buluh dan birus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Okey, jadi telepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Okey, perada emas ni apa? Okey, kalau perada, kamu tahu tak perada? Pernah dengar tak perada? Tak.
Kamu kena Google lah tengok Prada tu apa. Prada tu ialah barang-barang yang eksklusif lah. Berjenama Prada. Macam handbag ke, macam perempuan punya, lelaki punya lah Prada tu. Tapi ni Prada. Okay, Prada ialah serbuk berwarna emas. Okay. Dalam proses menelepuk, Prada ini dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Okay, dia buat dekat kayu tadi kan ada kayu, dia chop lah dekat atas dilekatkan di atas kain. Okay. Jadi daripada corak tu baru dia lekatkan Prada ni untuk menghasilkan corak-corak tersebut. Dia berbeza dengan songket. Kalau songket, kata kerja untuk membuat songket apa? Songket yang kamu pakai untuk samping kan, ataupun baju mountain tu, menjahit, betul ke menjahit? Kata kerja untuk songket ni, dia ada satu alat khas untuk buat songket. Dia bukan pakai mesin jahit. Menyongket. Siapa tahu? Siapa tahu? Menenun. Okey, Idlan jawab kan? Idlan jawab menenun. Dia menenun songket. Dia berbeza dengan telepuk ni. Walaupun kita tengok dia punya cara corak dia macam sama. Okey, lepas tu selain peradab emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepuk ialah gam Arab. Mungkin gam ni kuat lah sebab nak melekat pada kain tersebut kan. Okey, pelbagai corak sarang bunga kayu berukir. Okay, sudip buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Okay, ini Prada. Ni apa? Telepuk. Kalau batik, kita proses tu dipanggil apa? Kata kerja untuk batik. Tadi songket tadi menenun. Kalau batik apa? Siapa tahu? Kan batik tu, kamu tengok dia buat atas tu dipanggil apa? Dia lukis atas tu. Dijahit. Batik bukan menjahit, dia lukis dekat atas kain tu, dipanggil apa? Kata kerja untuk batik. Conteng. Nak dekat dah tu? Nak dekat conteng lah tu? Apa? Contengan. Bukan contengan, apa? Mencorak. Mencanting. Idlan. Mencanting, Idlan. Idlan bagus lah ini. Dia tahu kata kerja berkaitan dengan kain Okey, kita teruskan. Dia minat seni tu. Dia minat seni. Okey, kita teruskan. Okey, siapa dah baca? Zunur tadi angkat tangan kan? Zunur? Zunur. Ada Zunur? Selagi masyarakat kita menghargai Ni atas tu, adakah seni telupuk ini akan kekal 20 tahun akan datang, Cikgu? Rugaya menimbulkan persoalan. Selagi masyarakat kita menghargai warisan seni bangsa, Cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi penggiat seni telupuk yang ternama. Rugaya, siapa tahu? Cikgu Azimah membuat Ramalan. Membuat ramalan kiri. Ramalan Cikgu Azimah itu menjadi kenyataan. Okey. Dia tak ada. Lelaki macam nak nangis je. Dia 100 Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, jadi Rogaya dah tahu tentang seni telepuk tu, memang cara dia memang susah nak buat. Jadi dia menimbulkan pertanyaan kepada Cikgu Azimah. Dia tanya, apakah telepuk ni akan kekal 20 tahun akan datang? Jadi Cikgu Azimah cakap apa? Dia kata selagi masyarakat menghargai warisan seni bangsa, Cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi penggiat seni telepuk yang ternama. Rogaya, siapa tahu? Cikgu Azimah membuat ramalan. Ramalan ni maksudnya dia cakaplah sesuatu. Okey. Kini ramalan Cikgu Azimah itu menjadi kenyataan. Iaitu kalau orang tua-tua cakap, ramalan kita punya cakap tu betul, maksudnya kita punya mulut tu apa? Mulut apa? Mulut masin lah mulut kau ni.
Kan? Betul apa yang dia cakap tu. Dia berbeza dengan mulut busuk. Mulut busuk orang tak suka. Goblok. Okey. Jadi faham tentang cerita Cikgu Rogaya dengan Cikgu Azimah ni, dengan Puan Rogaya dengan Cikgu Azimah ni? Faham kan? Okey, jadi kalau kita boleh kita teruskan dengan 5 soalan yang ada dalam buku teks kamu. Kita teruskan. Okey. Yang pertama, kamu boleh tulis hari dan tarikh dulu. Kita terus buat. Okay, hari ni Rabu 14 Julai. Rabu 14 Julai 2021. Okay, tajuk dia ialah Kisah Penggiat Ya Allah, mana mekanik aku? Kisah Penggiat Telepuk Okey dah. Ya, belum. Baru nak kan. Aduh. Oh my god. Okey dah. Okey, kemudian kamu tulis jawab soalan. Kemudian letak nombor 1. Siapakah Cikgu Azimah? Cikgu Azimah ialah. Siapa nak cuba? Ni dalam bentuk dialog, kamu kena ubah dalam bentuk ayat penyata. Kamu nampak ni, saya dah bagi dah kat sini. Okey. Lepas tu you nak kena tulis dialog ke? Kita tukarlah dalam bentuk penyata ni. Ni. Cikgu Azimah ialah bekas guru pendidikan seniku. Ku tu nak tukar kepada apa? Puan Azimah. Puan Azimah pula apa nama ni? Puan Rogaya. Azimah. Puan Izumi. Puan Rogaya. Puan Rogaya. Okey. Okey, Muazzam, ulang Muazzam. Ulang. Siapakah Cikgu Azimah? Jawab. Cikgu Azimah bekas Ialah guru pendidikan seniku. Seni. Ku tu kita buang. Seni. Ku tu siapa? Puan. Cikgu. Bukan. Seni. Puan Rogaya. Puan Rogaya. Ialah. Apa tajuk dia tadi, cikgu? Kisah Penggiat Telepuk. Tengok dalam buku teks lah. Buku apa? Buku B2. PN2. Macam biasalah. Ni nasib baik dekat Macam tak tahu online. Kalau dalam kelas ni. Penulisan 2. Rohaya. 6A. Penulisan 2. Okey, Dia tulis ni 6B. Penulisan 1. Okey, Subesh ulang balik Subesh. Saya baca soalan, kamu bagi jawapan. Siapakah Cikgu Azimah? Subesh ada? Tak ada kot. Subesh. Siapakah Cikgu Azimah? Jawab. Cikgu Azimah ialah bekas guru pendidikan seniku. Ku tu ubah. Ku tu tak nak. Ku tu siapa? Ku tu. Puan Rogaya. Ku tu Puan Rogaya. Jadi tak payahlah ku. Sebab kalau kamu jawab ku tu siapa? 3 kali ulang. Ku tu siapa? Tak tahu ku tu siapa. Jadi buanglah ku. Kita tukar kepada Puan Rogaya. Okay, Cikgu Kadir ada nak suruh siapa ulang? Ku tu maksudnya aku. Ku tu maksudnya aku. Faham
Okey, saya nak dengar Adam Zikri. Cik Adam, Are you there? siapakah Cikgu Soalan Azimah? satu. Bukan Cikgu Raya. Adam Zikri. Adam. Tak ada. Okey, yang lain? Kita dengar ni seorang lagi. Seorang lagi, lepas tu kita teruskan. Saya tengok nama. Aish Imran. Aish. Guru pendidikan. Mana Dan ada? satu. Aish, Ya. Cikgu siapakah Cikgu Azimah? Cikgu Azimah ialah bekas guru pendidikan seni Puan Rogaya. Okey, bagus. Okey, Pendidikan bagus. seni, P huruf besar, S huruf besar. Puan Rogaya pun kata nama khas. Cikgu Azimah pun kata nama khas. Pastikan. Tengok ni jawapan di papan kali. Cikgu apa? Salih cepat. Ada Apa jawapan dia cikgu? It- Cikgu Azimah ialah Itu saya dah Cikgu Dah Azimah dipaparkan ialah ni. bekas guru pendidikan seni. Puan Rogaya. Oh. Sebaiklah je. Ini jawapan dia. Sebaiklah kelas online kan. Okey. Boleh teruskan nombor 2? Boleh. Okey, bagus. Semua dah siap. Siapa yang tak siap angkat tangan? Kita nak semua settle hari ni juga. Ha. Dalam kelas kita ni. Okey, semua siap. Okey, alhamdulillah. Okey, dah siap Okey, kita terus ke soalan 2. Saya belum siap. Siapa dah siap buat dulu soalan 2. Nanti kita bincang jawapan. Tulis soalan 2 dulu. Apakah maksud Okey, semua dapat tak? Dapat. Okey, boleh soalan 2? Boleh? Okay, kita teruskan. Apakah maksud terlepuk? Ada dalam dialog tadi, cikgu dia terangkan, Puan Rogaya tanya apa maksud terlepuk, cikgu dia terangkan maksud terlepuk. Tapi ini dalam dialog kita ubah kepada ayat penyata. Okey, siapa nak ubahkan maksud terlepuk? Apakah maksud terlepuk? Hafiz? Hafiz ada tak? Hafiz ada. Okey. Jawab dalam ayat. Maksud terlepuk? Terlepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada emas. Daripada peradab emas. Okey, boleh juga kalau kamu ambil dari situ. Okey, terlepuk bermaksud. Okey, ambil daripada sini pun boleh juga. bunga-bungaan yang diperbuat daripada peradab emas. Okey. Peradab emas ni benang emas Dia perada ni macam sebut-sebut lah. Sebut lah perada ni. Perada. Juga tengok perada ni apa? Saya ingat benang emas, perada emas. Kalau perada. Tak boleh gadai. Kalau boleh gadai bagus. Ni macam sebut-sebut jugalah ini perada. Perada emas. Perada emas jap. Ni macam mana-mana lah kan. Yang budak-budak perempuan beli suka ni perada ni. Yalah perada. Budak lelaki tak suka. Tabu-tabu kuku ke kat mana ke. Okey, boleh jawab tak siapa wakil lain? Nambi ada. Terlepuk bermaksud bunga-bungaan dan Nambi tak ramai lah hari ni. Tak ramai Syarihan. Saya nak dengar Syarihan. Maksud terlepuk ialah bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Okey, boleh juga. Dua jawapan yang kamu berikan boleh. Maksud terlepuk ialah
bunga-bungaan dan anak-anak corak pula mana anak-anak corak. Okay, corak-corak lain yang diperbuat daripada peradak emas. Kamu betulkan saya tak boleh betulkan sebab saya present. Okey. Nak tengok saya nak tahu jawapan. Dalam buku teks ada. Ada siapa nak baca lagi? Okey dah tu. Ada. Ada Okey, kita teruskan. Ada. Dah cikgu nak tulis. Dalam buku teks ada, kamu salin je dalam buku teks. Saya dah bagi petikan dah. Okey. Yang lain tu dah boleh salin soalan ni. Proses dilakukan. Dah belum? Ada pun kat depan jap. Okey dah, kita teruskan. Soalan 3. Dah Siapa siap. yang belum? Dah. Dah okey. Teruskan. Jap. Okey, bagaimanakah proses menelepuk dilakukan? Bagaimanakah proses menelepuk dilakukan? Kamu cari dalam perenggan ni ada proses menelepuk, ada perkataan yang menyebut tentang proses menelepuk. Ada tak? Ada tak? Ada. Okey, ada ni proses menelepuk di baris yang keempat yang saya kongsikan. Okey, jadi kita nak tukar kepada bentuk ayat untuk menjawab soalan tersebut. Bagaimanakah proses menelepuk dilakukan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ya, saya tengah. Nak susun ayat ni. Okey, kita nak gunakan perkataan apa untuk kita nak jadikan ayat kita gramatis ni. Macam saya tanya kamu, bagaimanakah kamu datang ke sekolah? Jadi apa jawapan kamu? Saya datang ke sekolah Untuk belajar. Bagaimana ni apa maksud dia? Cara kamu datang ke sekolah. Jadi bagaimana kamu datang ke sekolah? Jadi jawapan kamu apa? Saya datang ke sekolah untuk. Kamu datang sekolah naik apa? Macam tu. Bagaimanakah okay, bagaimanakah kamu datang ke sekolah? So saya datang ke sekolah dengan kaki ke terbang ke dengan menaiki. Jadi kamu boleh gunakanlah sini. Proses menelepuk dilakukan dengan, kan? Mantap. Dengan perada. Okey, siapa nak cuba jawab ni? Saya dah bagi panduan dah ni. Saya cikgu saya. Okey, Daniel Faik. Proses menelepuk dilakukan dengan perada yang akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Okey, bagus. Lepas tu sambung selain perada emas, peralatan yang selain itu boleh nak. Selain itu pun boleh juga. Okey, teruskan. Selain itu perada emas, okey tak apa. Selain perada emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepuk ialah gam Arab, pelbagai corak, sarang bunga kayu berukir, sudut buluh dan berus. Sudip, buluh dan berus. Okey, itu jawapan dia. Okey, kamu boleh tulis. Sebab kita nak nak jimatkan masa.
Sebab data berat ni pakai Google Meet. Dah habis dah internet saya. Pisang. Okey, proses meneleport dilakukan Boleh. dengan perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Okey, kemudian kamu salinlah sampai berus Kamu salin sampai berus. Boleh? Boleh. Okey, nanti kamu buatlah sebab kita nak teruskan soalan yang keempat. Yang lain boleh tak? Yang lain? Kita perlu menghargai warisan Okey, kita bangsa. tunggulah. Nanti dalam buku teks ada, kamu just salin je lah dalam buku teks. Kamu dah dapat awal ni, lepas tu nanti kamu sambung. Ke kamu malas nak buat nanti? Kena siapkan terus baru ada jawapan. Dia nak siapkan terus, lepas tu dia tak nak fikir lagi dah. Alah, hijau tu salah. Okey, boleh? Terus Boleh. Okey, kita teruskan. Nanti kamu selesaikan dekat rumah lah. Dekat rumah pun. Okey, mengapakah kita perlu menghargai warisan seni bangsa? Dalam ni ada. Siapa nak cuba? Di baris keberapa kamu boleh nampak? Kat sini. Saya dah kecilkan, saya dah crop, dah kecilkan untuk senang kamu rujuk. Kat mana kamu boleh nampak ni? Siapa ada dalam tu lagi? Nampak Mikael. Jawapanlah, jawapan. Mikael? Ada Mikael? Mengapa? Kalau mengapa, jawapan dia mesti ada apa? Apa kan itu? Apa saya kata usap kan ataupun USA untuk supaya agar kerana kan. Mesti ada tu perkataan 4 perkataan tu, pilihlah salah satu yang mana sesuai. Okey. Tambah usap. Usap. Perlu satu lagi. Okey. Siapa Kita tadi jawab perlu kerana? menghargainya. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana apa tadi? Siapa jawab? Siapa nak jawab? Cepat jawab. Di kat sini ada ni, menghargai seni warisan bangsa, tambah je lah. Li Tianzi, cuba jawab. Ali, cuba Li. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana apa, Li? Oh, lain ni cikgu. Aziz. Aziz lagi, orang lain lah. Siapa lagi Mikael dalam lah, Mikael. Mikael Khalid. Cikgu, saya rasa Subes cikgu. Subis dah tadi. Iman tak ada lah. Amah ada, Amah. Cuba Amah, kita perlu. Tak ada. Tak ada, kita dengar Afan. Afan mesti boleh ni, Afan. Arfan lah, lupa Arfan. ada Arfan lah. Afan ada. Okey. Afan. Semalam nama Raya. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Betul ke? Ambil yang saya dah tandakan ni, dah highlightkan ni. Yakin ni kamu. Kerana mungkin suatu hari kamu akan menjadi penyiar. Tak nampak saya tanda ni? Merah ni? Menghargai.
Blur. Kau baru bangun, Evan? Boleh? Okay. Arfan mula pisang. Boleh Afan? Kerana seni ini akan terus terpelihara. Okay, ulang balik. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana seni ini akan terus terpelihara. Okey, boleh Ataupun kita perlu menghargai warisan seni bangsa supaya seni ini akan terus terpelihara. Agar seni ini akan terus terpelihara. Itu yang saya kata USP. Banyak boleh bagi jawapan ni. Okey. Itu jawapan Ataupun dia. saya pula ataupun kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana warisan turun-temurun ini merupakan sesuatu yang unik dan melambangkan jati diri sesuatu bangsa. Boleh? Macam-macam awak boleh tulis. Boleh. Itu kalau kamu ada unsur-unsur kebat lah. Kamu boleh berfikir aras tinggi. Okey, kamu boleh salin ni. Supaya seni Sebab ni soalan dia mengapakah. Jadi kita menyatakan. Okey, boleh? Okey, kita teruskan soalan terakhir. Jadi objektif kita tadi ialah dapat jawab 4 daripada 5 kan? Sebab apa? Sebab 5 ni ialah soalan kebat. Kamu kena ada aras berfikiran aras tinggi lah. Okey, kita teruskan. Nombor 5 saya tak tulis, tak buat. Okey. Nombor 5 tu apa soalan dia? Ramalkan masa depan seni telepuk di negara kita. Okey, ramalkan masa hadapan seni telepuk. Ramalkan masa hadapan seni telepuk di negara kita. Okey. Kamu kena ramalkan, kamu kena jangkakan apa yang akan berlaku kepada seni telepuk ni pada masa nanti akan datang. Buka page 11 saya kena ramalkan. Mana? Saya terkeluar internet saya. Buat hal lah. Yang Ni. tadi tu. Soalan 4. Okey, Salim. Soalan 5 ni agak-agak kamu apa dari segi peluang dia akan datang ni. Sama ada boleh berkembang ke ataupun ditelan di zaman gitu. Maknanya dah tak ada lagi dah. Dah pupus. Kamu kena fikir macam tu. Kalau kamu kata berkembang, nyatakan sebab dia. Kalau kata dia pupus, nyatakan sebab dia. Tu pandangan kebat. Okay, nombor 5 tu kamu salin buat soalan dulu. Lepas tu kamu bagi jawapan kamu Okay. Nombor 5 pun ada juga cikgu. Nombor 5 ada. Nombor 5 dalam buku teks lah. Dia Yang ramalkan tu. Kamu ramalkan apa yang akan berlaku. Macam mana tu cikgu? Apa dia? Macam mana tu nak ramalkan? Macam mana tu? Agak kamu macam mana? Seni telepuk ni. Awak tulis lah, saya baca. Kan tak siap lah. Tak hantar. Cikgu Khairi yang tulis Awak tulis, saya baca kamu tulis, Cikgu Khairi baca, kamu tulis. Okey. Kita tengok, tulis lah sedia Ramalkan masa depan seni telepuk di negara kita. Okey. Awak tulis macam mana? Seni telepuk akan berkembang maju. Seni telepuk akan berkembang maju dan menjadi perniagaan yang mendatangkan pulangan besar kepada usahanya.
Cikgu apa cikgu? Kita Berkembang menjang- maju. Masa depan berkembang. perniagaan yang mendatangkan pulangan yang besar kepada pengusahanya. Boleh. Seni teleport akan berkembang maju dan menjadikan perniagaan yang mendatangkan pulangan besar kepada pengusahanya. Dia mendatangkan pulangan yang besar, keuntungan yang besar kepada Dan menjadikan pengusaha. Siapa yang ceburi bidang ni? Sebab tak ramai yang menceburi bidang ni. Jadi Tidak menjadikan nilai dia Berkembang semakin maju. meningkat. berkembang maju Berkembang maju dan menjadi dan menjadi perniagaan perniagaan yang yang mendatangkan mendatangkan pulangan besar ulangan ke kepada ulangan pengusahanya. Pulangan lah. Kita nak dapat Pulangan. benefit. Pulangan. ulangan Pulangan. Pulangan besar kepada pengusahanya. Dapat? Dapat. Kepada Pengusahanya. Pengusahanya. tidak Pengusahanya maksudnya orang yang buat. Pengusaha. Orang yang buat yang buatlah. Dia yang usahakan. Tapi dia dapat untung banyak. Sebab ramai orang tak buat. Macam tu kena fikir. Okey, boleh Boleh. Okey, siap semua? Kamu tengok dekat ruangan chat. Ruangan chat tu saya ada share dekat live worksheet. Okay, kamu boleh tengok. Nanti kamu boleh buat sekarang lah. Senang je, kamu tarik-tarik je. Okay, apa yang kita belajar tadi. Masukkan. Yalah, ini soalan dia. Jawapan dia ke atas, kamu tarik je. Tarik turun bawah. Siapakah Cikgu Azimah? Cikgu Azimah ialah tadi kita dah belajar kan? Cikgu nombor je tadi apa cikgu? Nombor 3. Bagaimanakah proses meneleport dilakukan? Okay, kamu boleh buatlah mantan ni. Okay. Nanti dia punya result tu kamu boleh PM dekat Cikgu 6B dekat Cikgu Carrie, 6A dekat saya lah. Okay, itu saja. Lagi tu kehadiran ni, tolong masukkan kehadiran. Siapa yang belum masuk kehadiran? Semua orang kan cikgu? Apa dia? Semua sekali masuk dalam ni, kehadiran. Aziz tengok Discord. Untuk 6A, nanti kamu screenshot jawapan tu. Nanti kamu masukkan dalam Padlet saya yang saya sediakan. Tak ramai yang masuk dalam tu, masuk kerja kamu dalam tu. Oh cikgu, kalau siap kerja kita masuk kat dalam tu. Nambi hantar dalam Telegram dia. Nambi macam biasa sebenarnya hantar dalam Telegram. 6A kan screenshot, lepas tu ataupun kamu ambil gambar. Lepas tu saya kan ada bagi Padlet kan. Kamu masukkan dalam tu. Apa markah worksheet ni? Markah worksheet ni nanti saya share dalam grup kelas. Okay? Okay, ada soalan apa tak? Tentang pembelajaran hari ini?